Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan, kita berhenti pada hadis 2558. Penomboran yang lain ialah 1109 kurungan, kemudian nombor 75. Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia telah letak satu tajuk bab. Kali ikut dalam cetakan saya ni adalah bab yang ke-10. Babu sihhati saumi man tala'a al-fajru wa huwa junub. Bab pada menyatakan sahnya puasa orang yang mana apabila terbitnya fajar, masuk waktu subuh, dia berada dalam keadaan berjunub. Jadi tuan-tuan, dia ada dua hadis yang bertentangan lah dalam isu ini. Satu hadis kata, siapa yang mana bila dia bangun dalam keadaan berjunub, telah masuk waktu subuh, maka batal puasa dia. Nampak tak? Batal puasa dia. Tetapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahawasanya siapa yang mana bangun dalam keadaan dia berjunub, sama ada dia berjunub tu mimpi ataupun berjunub tu sengaja, seperti dia bersetubuh dengan isteri dia, maka apabila dia bangun dalam keadaan berjunub setelah masuknya waktu fajar, maka puasa dia masih lagi valid, masih lagi sah, dan dia hanya perlu teruskan seperti biasa. So ada dua hadis dalam masalah ni. Tuan-tuan, awal-awal dulu ada khilaf lah di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in dan seumpamanya. Cumanya selepas tu telah berlaku ijma'. Boleh dikatakan berlaku ijma' bahawasanya orang yang mana dia berjunub setelah masuk waktu subuh. Maksudnya junub tu daripada waktu malam lagi lah. Setelah masuk waktu subuh dalam keadaan berjunub, maka puasa dia masih lagi dikira sebagai intact, masih lagi dikira sebagai valid. Nampak tak? Dan sebahagian para ulama mengatakan hadis yang kata batal tu, dia tak boleh teruskan puasa tu, telah mansukh, telah dinasahkan oleh hadis yang kata tidak batal. Ini sebagaimana disebut oleh Ibnul Munzir Asy-Syafi'i, dinukilkan oleh Imam Baihaqi rahmatullahi alaih, bahawasanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan daripada Al-Fadl Ibn Abbas daripada Nabi SAW, bahawasanya ini telah dimansuhkan. Hadis Abu Hurairah yang kata batal tu telah dimansuhkan, dan bahawasanya itu adalah pada awal-awal kata pensyariatan puasa Ramadan. Sebab kalau kita tengok awal-awal pensyariatan puasa Ramadan, kalaulah seseorang itu dia telah berbuka puasa, kemudian dia tidur, lepas dia bangun daripada tidur, dia tak boleh makan minum dah, dia tidak boleh bersetubuh dah. Nampak tak? Cuma selepas itu, larangan itu juga telah dimansuhkan. Jadi siapa yang mana berada pada waktu malam Ramadan, tak kira lah dia dah makan ke, dia dah tidur ke, dia bangun, makan, berjimat, kemudian tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi, berjimat lagi, selagi mana dia dalam ruang lingkup malam Ramadan, maka dia tidak akan menyekat dia daripada untuk melakukan perbuatan tersebut. Berbeza dengan awal-awal pensyariatan puasa Ramadan dahulu. So dalam kes ni begitu jugalah, kata Ibnul Munzir rahmatullahi alaih, bahawasanya kalau bangun pada waktu subuh dalam keadaan berjima', iaitu dalam keadaan junub, berhadas besar disebabkan oleh jima' ataupun kerana mimpi, maka dia punya puasa dikira sebagai batal, dan dia kena imsak untuk hari itu, dan dia kena qada satu hari bagi hari tersebut. Tetapi lepas tu telah berlaku ijma'. Nampak tak? Telah berlaku ijma' selepas itu. Dan cuma Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia ada bagi tahulah masalah ijma' selepas khilaf ni merupakan satu masalah yang masyhur di kalangan ulama-ulama usul. Mereka berselisih pendapat. Ada yang kata kita kena pegang ijma' tersebut, ada yang kata tak, selagi mana dia tidak pernah diijma'kan pada masa-masa awal, zaman-zaman awal, walaupun selepas itu berlakunya kesepakatan, maka kesepakatan itu dia tidak akan sekali-kali membatalkan khilaf yang sebelum ini. Benda ini disebut di dalam kitab-kitab usul lah, sebagaimana tuan-tuan tahu.
Iaitu masalah apa? Masalah ijma' selepas khilaf. Hadis tak banyak pun tuan-tuan, ada beberapa hadis sahaja. Dan itulah kesimpulan masalah ni, dan dia bukan satu masalah yang diperdebatkan sangat dah pula ni. Sebab benda tu boleh dikatakan hampir ijma' para ulama bahawasanya siapa yang mana bangun bila masuk waktu subuh dah, dia dalam keadaan berjunub, maka puasa dia masih lagi sah dan dia hanya perlu teruskan sahaja. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أنه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد. محمد بن حاتم siapa? الرازي محمد بن حاتم المروزي. Nah, memang lagi belah-belah no juga, tapi tak tahu siapa. Baca sikit ke pada ayat lagi. Muhammad bin Hatim bin Maimun al-Baghdadi al-Qati'i Abu Abdullah al-Ma'ruf bis-Sami' al-Marwazi. Tamam. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Yahya bin Sa'id an ibn Jurayj. Yahya ibn Sa'id al-Qattan. وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة رضي الله عنه أهما قالتاه لك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرجع أبو هريرة رضي الله عنه عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك أقالتا في رمضان قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. Jadi tuan-tuan, Abdul Malik ibnu Abi Bakar ibnu Abdul Rahman daripada Abu Bakar ibnu Abdul Rahman, betul tak? Daripada Abu Bakar ibnu Abdul Rahman. Siapa Abu Bakar ibnu Abdul Rahman? Daripada Abu Bakar ibn Abdul Rahman, dia kata aku dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bercerita, yaqussu bercerita, antara perkara yang mana diceritakan oleh beliau, siapa yang mana bertemu waktu fajar, maksudnya masuk waktu fajar dalam hal keadaan dia berjunub, maka jangan sekali-kali dia puasa, fala yasum. Maksudnya dalam satu riwayat lain kata aftar, maksudnya puasa dia tak valid dah, dia telah dikira sebagai batal puasa dia, maka dia kena qada lah satu hari lagi. Maka aku telah sebut riwayat tersebut kepada Abdul Rahman ibn al-Harith. Fadzakartu dhalika li Abdul Rahman ibn al-Harith li abihi. Apa maksudnya? Fadzakartu dhalika li Abdul Rahman ibn al-Harith. Siapa dia Abdul Rahman ibn al-Harith? Ayah dia. Li abihi itu badal. Kalau kita tengok mula sana Abu Bakar bin Abdul Rahman, betul tak? Abu Bakar bin Abdul Rahman. Betul tak? Abu Bakar bin Abdul Rahman. Dia kata, aku dengar daripada Abu Hurairah.
Kemudian bila dia dengar daripada Abu Hurairah, Abu Bakar ni dia balik bagi tahulah kepada ayah dia. Siapa ayah dia? Abdul Rahman ibn al-Harith. Kalau ni tak silap ni, Abu Bakar bin Abdul Rahman ibn al-Harith ni salah seorang daripada fuqaha sab'ah juga ni. Nampak tak? Salah seorang daripada fuqaha sab'ah juga ni. Cuma kena check semula. Tapi seingatnya salah seorang daripada fuqaha sab'ah. Jadi dia kata, "Fadzakartu dzalika li Abdul Rahman ibn al-Harith." Ai dzakartu li abi. Aku ayat kepada ayah aku sendiri. Nampak tak? Hakadha huwa fi jami'in nusakh. Ini sebagaimana dalam semua nuskah yang ada. Fadzakartu dzalika li Abdul Rahman ibn al-Harith li abih. Kata Imam Nawawi, wa huwa sahihun malih. Maksudnya riwayat ini riwayat yang betul. Wa ma'nahu dzakarahu Abu Bakr li abihi Abdul Rahman. Nampak tak? Dia bagi tahu kepada ayah dia iaitu Abdul Rahman. Fa qawluhu li abihi badalun min Abdul Rahman bi i'adati harfil jarri. Dalam Quran pun ada. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu fala tahsabannahum. Maksudnya i'adah benda ni banyak. Jumpa dalam Quran uslub yang orang kata fasih, sahih, malih. Tak ada masalah. Nampak tak? Kemudian kata Qadhi Iyad, wa waqa'a fi riwayat Ibn Mahan fa dzakara dzalika Abdul Rahman li abihi. Maka Abdul Rahman dia telah rayak kepada ayah dia. Maksudnya Abu Bakar rayak kepada ayah dia, Abdul Rahman ibn al-Harith. Abdul Rahman ibn al-Harith rayak kepada ayah dia pula Al-Harith bin gapalah. Berdasarkan riwayat Ibn Mahan. Cuma dia kata wa hadza ghalatun fahish. Ini merupakan satu kesalahan yang sangat teruklah. Dia kenapa? Li'annahu tasrihun bi anna al-Harith walid Abdul Rahman huwa al-mukhatab bidzalika wa huwa batil. Sebab kalau lah Abdul Rahman ni dia bagi tahu kepada Al-Harith ayah dia, ini adalah batil. Kerana apa dia kata? Kerana kisah ini telah berlaku pada zaman pemerintahan Marwan di Madinah pada khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Sedangkan Al-Harith dia telah mati di dalam Ta'un Amawas pada zaman Umar radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijrah. Nampak tak? Tu ya nak ayat pun. Fa dzakartu dzalika li Abdul Rahman ibn al-Harith li abihi fa ankara dzalik. Jadi Abdul Rahman ibn al-Harith dia telah ingkari perkara tersebut. Maka Abdul Rahman telah berlalu pergi dan aku anak dia Abu Bakar ni aku telah ikut ayah aku sehinggalah kami datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka ayah aku Abdul Rahman telah bertanya kepada mereka berdua, iaitu Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma tentang peristiwa tersebut. Nampak tak? Kemudian kedua-dua mereka telah berkata, tengok dia kata fakiltahuma qalat. Fakiltahuma qalat. Ai kullu minhuma qala, tak ada masalah. Ataupun kullu minhuma, kalau kata qala tak ada masalah, kata qala pun tak apa, cuma kena pandai tahu ajalah. Fakiltahuma qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulum. Baginda Nabi SAW telah masuk dalam waktu pagi, iaitu masuk waktu subuh dalam keadaan junub, tanpa mimpi. Min ghairi hulum, tanpa mimpi. Maksudnya jima', orang kata jima' yang biasa yang berlaku di antara satu orang suami dengan satu orang isteri dia. Hulum ni boleh baca dengan dhammil lam ataupun hulm, boleh baca dengan iskanil lam. Min ghairi hulum. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama, adakah Nabi ni mereka boleh bermimpi, melakukan persetubuhan dalam mimpi? Ada yang kata boleh berdasarkan riwayat-riwayat seperti ini, sebab Aisyah kata min ghairi hulum, maksudnya ada ketika berjunub kerana hulum dah. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak berlaku mimpi jima' di kalangan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa dia kata? Pendapat yang paling masyhur ialah para nabi dia tidak bermimpi. Nampak tak? Mimpi jima' ni lah li'annahu min tala'ubi syaitan. Kerana itu adalah daripada permainan syaitan. Sedangkan para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka adalah selamat, terpelihara daripada mainan syaitan sedemikian rupa. Nampak tak? Ala kullin adalah dalil-dalil yang lain yang disebut oleh Imam Nawawi di sini, tapi itu bukan fokus kita. Yang paling penting pendapat yang masyhur ialah para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mimpi jima'. Nampak tak? Kemudian Nabi SAW bangun dalam keadaan demikian, dalam keadaan berhadas besar, dan Nabi SAW juga telah meneruskan puasa, thumma yasum. Kemudian kami berdua, Abu Bakar dengan ayah dia Abdul Rahman ibn al-Harith tadi, kami telah pergi bertemu dengan Marwan. Yang mana Marwan pada waktu tersebut adalah wali di Madinah,
daripada pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kita tahu pemerintahan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah di Syam. Nampak tak? Maka ayah dia iaitu Abdul Rahman telah bagi tahu kepada Marwan. Maka Marwan Ibn al-Hakam, dia bagi tahu, aku ingin memaksa engkau supaya apa? Supaya engkau pergi bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Azamtu alayka illa ma dhahabta ila Abu Hurairah. Iaitu aku paksa engkau, aku punya macam sumpah janjilah pada engkau, kau kena pergi jumpa Abu Hurairah, ataupun aku memaksa engkau untuk jumpa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan engkau rad ke atas dia apa yang dia telah kata, iaitu kau kena batalkan, ataupun kau kena lawan, ataupun kau kena rad apa yang Abu Hurairah kata. Abu Hurairah kata apa? Batal puasa. Nampak tak? Maka kami telah datang berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan pada waktu tersebut Abu Bakar juga hadir. Abu Bakar ni siapa? Perawi tadi lah, Abu Bakar tadi tu, Abu Bakar Ibn Abdul Rahman Ibn al-Harith. Dia kata, maka Abdul Rahman Ibn al-Harith telah cerita apa yang berlaku apabila mereka berdua pergi bertemu dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, adakah mereka berdua itu Ummul Mukminin Aisyah dan juga Ummu Salamah bagi tahu yang sedemikian rupa? Maka Abdul Rahman Ibn al-Harith, dia kata ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata, mereka berdua lebih mengetahui, sebab ini adalah urusan rumah tangga, betul tak? Kemudian Abu Hurairah, dia telah tarik balik fatwa dia, dan dia telah bagi tahu bahawasanya dia punya mustanad dalil bagi fatwa tersebut adalah daripada apa yang dia riwayatkan daripada Al-Fadl Ibn Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, aku dengar daripada Al-Fadl Ibn Abbas, tetapi aku tidak dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat, sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata, akhbarani Usamah bin Zaid. Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dia bagi tahu kepada aku. Dalam riwayat yang lain disebut akhbarani fulan wa fulan. Maka kata para ulama, mungkin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengar daripada siapa? Dengar daripada Al-Fadl Ibn Abbas dan juga daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ala kullin, tuan-tuan, cerita panjang. Yang paling penting lepas tu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah tarik fatwa dia. Maka aku telah berkata kepada Abdul Malik. Abdul Malik ni siapa, tuan-tuan? Abdul Malik ni tengok mula sanad. Akhbarani Abdul Malik ibnu Abi Bakar ibnu Abdul Rahman. Qultu li Abdul Malik. Qultu ni siapa? Qultu ni sama ada Ibnu Jurayj. Dia tak ayat siapa? Ha? Sebab kita ni ada satu orang nama dia Abdul Malik ibnu Abi Bakar ibnu Abdul Rahman. Jadi qultu tu yang zahirnya lah Ibnu Jurayj lah. Tak. Abdul Malik, tapi nama dia pun Abdul Malik juga, Abdul Malik ibn Abdul Aziz kan, Ibnu Jurayj. Jadi kita tak tahu siapa yang tanya ni, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ke tanya, ataupun Ibnu Jurayj tanya Abdul Malik ibn Abi Bakar ibn Abdul Rahman tu. Sebab dia kata qultu li Abdul Malik, aku telah berkata kepada Abdul Malik. Betul kan nama Ibnu Jurayj kan? Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibnu Jurayj dah. Ke Abdul Aziz ibn Abdul Malik? Malik Abdul Aziz. Betul lah nama dia Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibnu Jurayj. 150 Hijrah meninggal rahmatullahi alaih. Jadi kita tak tahu kultu ni siapa royak kultu. Dalam ni pun dia tak royak juga siapa royak. Mungkin kalau kita takhris kita akan jumpa lah kot siapa yang royak kultu tu. Kultu li Abdul Malik, ihtimal Ibnu Jurayj royak kepada Abdul Malik ibn Abi Bakar ibni Abdul Rahman ibn Al-Harith, ataupun ihtimal Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata kepada Ibnu Jurayj. Sebab Ibnu Jurayj namanya lah Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Betul tak? Dia kata adakah mereka berdua telah berkata pada bulan Ramadan, maksudnya baginda Nabi SAW bangun tu dalam keadaan berjunub tu, tak, pada bulan Ramadan, dia kata kadzalika kana yusbihu junuban min ghairi hulum thumma yasum. Gitulah itu ayat bulan Ramadan kata Ramadan. Tapi pada kita tak ada bezalah. Yang mana puasa tu puasa sunat ataupun puasa fardu, hukum dia tetap sama. Tapi ada setengah ulama diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, daripada An-Nakhai dan seumpamanya, dia kata kalau puasa sunat tak apa, puasa fardu tak boleh. Puasa fardu ni masih lagi atas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Al-Fadl Ibn Al-Abbas. Ada juga kata gitu, tapi sebagaimana yang kita tahu telah berlaku ijma' dalam masalah ini. Nampak tak?
Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, amma hukmul mas'alah faqad ajma'a ahlu hadhihi al-'asar ala sihhati shaumil junub. Maksudnya telah berlaku ijma'. Sawa'un kana min ihtilamin aw jima', sama ada disebabkan oleh mimpi ataupun disebabkan oleh jima' ataupun apa-apa cara sahaja yang lain, apa-apa sahaja cara yang lain mana menyebabkan seseorang itu dikira sebagai berhadas besar. Wa bihi qala jamaahirus sahabati wat tabi'in. Ini pendapat majoriti para sahabat dan juga tabi'in. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya sama juga dalam masalah kes keluar mani ni, hadas besar ni. Kalaulah seseorang itu dia telah suci daripada haid dan juga nifas pada waktu malam, tapi bila masuk waktu fajar dia tak sempat mandi, nampak tak? Maka puasa dia adalah dikira sebagai sah. Dan wajib ke atas mereka berdua, iaitu haid dan juga nufasa tadi, orang yang mana haid dan juga nifas tadi, untuk menyempurnakan puasa mereka. Nampak tak? Sama ada mereka meninggalkan mandi itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sama ada dengan uzur ataupun tanpa uzur. Maka hukum haid dan juga nifas adalah seperti orang yang berjunub. Ini adalah mazhab kita dan mazhab para ulama keseluruhan, kecuali adalah khilaf sebagaimana dalam kes junub sikit-sikit tadi. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Urwah bin Zubair wa Abi Bakr ibn Abdul Rahman. Hak ni mari dalam keadaan makrun. Satu Urwah ibn Zubair dan satu lagi Abu Bakar ibn Abdul Rahman. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. Cuma dalam riwayat ini disebut Ramadan. Nampak tak? Dalam riwayat Abu Bakar Ibn Abdul Rahman yang pertama tadi tak sebut Ramadan, betul tak? Jadi sebab itulah dia bawa makrun dengan Urwah Ibn Zubair supaya apa? Supaya ada mutaba'ah, ada co-pilot, ada co-narrator yang mana boleh menguatkan. Mungkin ihtimal Abu Bakar Ibn Abdul Rahman ni dia terlupa sebab riwayat tadi tak sebut pun pada bulan Ramadan. Tapi sekarang mari riwayat Urwah Ibn Zubair ni antara orang yang mana melazimi Aisyah radhiyallahu anha dan anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Maka dalil ini menjadi dalil ke atas siapa? Ke atas orang yang mana membezakan antara puasa fardu dan juga puasa sunat. وبه قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنوبا أيصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. Tamam. Dalam ni dia riwayat terus berpuasa dan tidak qada. Wala yaqdi ini menjadi dalil untuk sebahagian ulama yang diriwayatkan daripada mereka. Mereka kata memang dia kena terus puasa, dia kena imsak juga. Mungkin imsak itu atas dasar puasa tu valid, tetapi kerana menjaga kehormatan bulan dia kena imsak. Tetapi lepas tu dia kena qada. Sebab diriwayatkan daripada Salim ibn Abdullah wal Hasan al-Basri wal Hasan ibn Salih yasumuhu wa yaqdih. Dia kena puasa dan dia kena qada. Puasa tu lebih kepada untuk menjaga kehormatan hari tersebut, tapi dia kena qada. Tetapi dalil ni wala yaqdi ini membatalkan pendapat tadi. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik. Yahya ibn Yahya ni siapa tuan-tuan? An-Naisaburi. Dia kata aku baca kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu rahmatullahi alaih an Abdi Rabbih ibn Sa'id an Abi Bakr ibn Abdul Rahman ibn al-Harith ibn Hisham. Hak ni memang salah seorang daripada fuqaha sab'ah ni tuan-tuan. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha zawjayin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasum. In kana, apa tu? Innahu kana. Rasanya gitu dah tu. Dia mukhaffaf daripada thaqilah. Innahu kana. Dia bukan in dengan makna ma nafi dah, in kana ai innahu kana. Mungkin dhamir di situ dhamir sya'an ke gapo tu kena cek mulalah dia punya i'rab, tetapi asalnya dia gitu, innahu kana ai inna sya'an adalah keadaan sebenarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bangun dalam keadaan berjunub selepas masuknya waktu fajar. Junub itu terhasil disebabkan oleh jima', bukan kerana bermimpi. Bila benda itu berlaku pada bulan Ramadan, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan puasa. In kana. Hak ni dia panggil innahu kana. Wa bi qala hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr
قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. Cerita lebih kurang sama tuan-tuan, cuma dalam kes ni ada satu orang lelaki, dia datang bertemu dengan baginda Nabi SAW meminta fatwa. Dan Aisyah radhiyallahu anha berada dalam rumah dan dia dengar daripada belakang pintu. Maka lelaki tersebut berkata, wahai Rasulullah, aku telah masuk dalam waktu solat, iaitu waktu subuh lah. Solat telah sampai kepada aku, iaitu waktu solat telah masuk lah. Aku dalam keadaan berjunub, adakah patut aku puasa? Maka baginda Nabi SAW juga telah bersabda, dan aku juga telah masuk waktu salat, iaitu waktu subuh dalam hal keadaan aku berjunub, maka aku berpuasa. Maka lelaki tersebut berkata, engkau bukanlah seperti kami wahai Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosa engkau yang dahulu dan juga akan datang. Maksudnya kamu ni maksum, terpelihara daripada Allah. Terpelihara daripada melakukan dosa. Maka baginda Nabi SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya aku sangat berharap aku ni adalah orang yang paling takut di kalangan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku berharap aku ni adalah orang yang paling tahu di kalangan kamu dengan apa ataupun tahu berkaitan dengan sesuatu yang mana aku menjadi orang yang bertakwa disebabkan ilmu tersebut. Jadi nak ayatnya bahawasanya ni bukan khususiat aku. Ini bukan khususiat aku, bukan satu benda yang salah, tapi sebab aku ni ada kedudukan di sisi Allah, Allah maafkan. Bukan, ini ialah satu syariat am untuk aku dan juga untuk umat. Nampak tak? وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي وبه قال حدثنا أبو عاصم وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.